kemudian itu sudut fizikal. Baik, ada perkara satu lagi yang membuatkan wanita tu boleh jadi fitnah kepada suaminya, ialah akhlak, sikap kita. Sikap wanita ni kita tahu berapa banyak rumah tangga yang runtuh disebabkan dengan alasan tidak ada persefahaman. Yang kuncinya sebenarnya, orang lelaki memang tak akan tahan dengan orang perempuan kalau bukan dengan iman. Umumnya macam tu. Kecuali wanita itu secara semula jadinya dah baik, secara semula jadinya tu dah memang sikap dia baik. Padahal kita tahu umumnya manusia itu perlu kepada penambahbaikan dari segi akhlak. Jadi umumnya kita tu secara semula jadi perempuan ni memang menjengkelkan. Tahu istilah jengkel? Jengkel ni apa bahasa Melayu? Bahasa Melayu lah tu sebenarnya, cuma dia bahasa puitis sikit, bahasa tinggi. Jengkel ni apa? Kalau English kita panggil annoying. Annoying. Betul. Kau Melayu? Melecehkan. Melecehkan. Menyebalkan. Apa? Annoying apa kat Melayu? Hai. Anu kau English, anu kau ini. Jengkel lah susah macam jengkel lah tu. Jengkel bahasa Melayu kan, boleh faham. Cuma jengkel ni kita tak guna kat umum kan. Biasa jumpa dalam novel. Jengkel. Ya, betul. Merimaskan. Istilahnya merimaskan. Jadi memang perangai perempuan tu macam tu, Itu secara semula jadi Allah dah ciptakan. Jadi sebab tu yang memang Nabi SAW selalu pesan tu, nak menghadapi wanita ni, satu memang kena ada takwa. Itu sifat asas. Kena ada takwa, kemudian kena ada sabar. Jadi maknanya memang itu basic. Basicnya memang kena ada sabar, kena ada takwa. Jadi kalau tidak mempelajari wahyu Allah, kita takkan tahu kan. Orang lelaki takkan faham perempuan ni macam ni. Jadi dia nak yang seronoknya je. Dia kena tahu wanita itu jadi begitu menenangkan untuk lelaki. Dah tentulah dengan sifat-sifat yang akan seiring dengan kelemahan dia, kan? Sebab memang dunia ni tak sempurna kan, dan tak ada yang sempurna dalam dunia. Jadi kita juga sebagai wanita jangan duk anggap laki kena faham tak. Kalau Allah ada bagi tahu tentang manual penciptaan seorang wanita, itu untuk makluman lelaki. Tapi kalau Allah bagi tahu manual penciptaan seorang lelaki itu untuk makluman perempuan. Jadi kaedah kita adalah supaya bila kita berakhlak, tidak menjadi fitnah kepada suami, tak menjadi ujian kepada suami, maka kita memperbaiki diri kita dan menyesuaikan bahawa memang lelaki dan wanita adalah makhluk yang sangat berbeza, kan? Ini perbandingan yang selalu kita bawa dalam kelas, kan? Kita adalah makhluk yang sangat berbeza. Jadi kalau kita tidak boleh menerima perbezaan ni, maka akan jadilah masalah dalam rumah tangga. Akan jadilah, dan Allah tu mengiktirafnya wanita tu yang jadi fitnah pada lelaki. Sebab sifat lelaki yang akan jadi ujian kepada wanita tu kadang tak banyak, cuma dia besar. Dia kalau jadi besar. Saya ingat ada satu dialog suami isteri ni kan, dia sebut bila isterinya sangat solehah, kan? Suami dia kata alhamdulillah, kan? Dia cakap kat isteri dia, alhamdulillah saya mendapatkan seorang isteri yang sangat solehah, kan? Boleh menjadi jalan untuk saya ke syurga, kan? Sebab isteri saya sangat solehah, kan? Isteri dia jawab, alhamdulillah kamu mendapatkan aku dengan lafaz alhamdulillah, dan aku mendapatkan engkau dengan lafaz innalillah. Kenapa? Dia kata sebab engkau juga adalah jalan aku ke syurga, gitu. Kenapa? Dengan innalillah pun jalan ke syurga juga. Jadi suaminya mendapatkan isteri dia sebagai jalan ke syurga sebab mempermudahkan amalan baik dia, amalan soleh dia. Isterinya mendapatkan suami sebagai jalan ke syurga. Suami dia tanya, macam mana aku jadi jalan kau ke syurga? Dia kata, sebab melalui engkau lah aku banyak bersabar. Jadi sabar juga jadi jalan ke syurga. Itu kan kalau kita mengambil positif, kan? Apa pun keadaan dia, itu jalan ke syurga. Sabar tu adalah satu jalan ke syurga yang dijanjikan Allah. Yang satu-satunya amalan yang dia punya pahala tu infinity, tak ada penghujung. Itu adalah sabar. Sabar tu memang Allah sebut pahala dia tu tidak ada penghujung. Jadi maknanya perangai macam mana pun dia, kita ambil basic ginilah. Selama mana pasangan kita tu bukan orang munafik, selama mana pasangan kita adalah orang yang ikhlas dalam kehidupan dunia ni, ingin untuk beramal, mana pasangan kita tu adalah orang yang kita kata dia ikhlas, dia mahu gitu kan, menuju ke arah kebaikan, nak sama-sama masuk syurga, maka itu dah memadai kan.
kelemahan apa pun dia, itu adalah kelemahan gitu. Kekurangan sebagai manusia, itu kita terima. Dan kita jangan lupa kita juga ada kelemahan yang mungkin sebenarnya dia pun bertahan juga. Dia pun sabar juga, tahan sabar dengan kita, tapi tak cakap kan? Dan kita rasa bila dia tak cakap, maknanya tak ada apa-apa masalah lah kan? Sedangkan orang lelaki ni fitrahnya memang tak cakap kan? Jadi bila kita cakap, kita rasa kita yang duk tahan sabar. Tak kan? Jadi tu maknanya sebenarnya terbalik tu. Yang diam tak cakap tu lah yang tengah tahan sabar. Yang tiba-tiba cakap ni, dah lama saya tahan sabar, tu tak sabar. Maksudnya kalau sabar kan maknanya tahan. Bila dah lepas, dah lama saya tahan sabar gitu, maknanya tak sabar lah, sebab dah terlepas. Jadi tu maknanya konsep supaya kita tu tak menjadi fitnah. Cuma sekarang ni kita bincang tentang keadaan dunia. Kita mendekati kiamat yang akan berlaku fitnah-fitnah yang sangat berleluasa dan seumpama gelapnya malam. Jadi maknanya fitnah tu tersebar sangat-sangat dahsyat sehingga menjadi perkara biasa dalam masyarakat. Baik, hari ni benda tu berlaku kan, dengan adanya media sosial kan, segala cacah marbah lah dalam media sosial ni. Orang dah sampai ni, ada satu fakta yang menunjukkan bahawa orang yang selalu sangat baca WhatsApp itu akan sakit mental. WhatsApp group lah terutamanya yang forwarding tu akan membuatkan kita sakit mental. Sebab kita punya otak, satu, kita dah tak mampu untuk fokus lagi dengan satu benda. Misal kita tengah baca tentang satu posting tentang Palestin, tiba-tiba datang forwarding message baru cerita tentang sejarah tanah Melayu. Kita hilang fokus kan, tukar pada sejarah tanah Melayu. Tiba-tiba datang lagi satu posting tentang hukum solat kan, hukum hakam dalam solat. Bertukar-tukar macam tu, akhirnya otak kita tu celaru.